Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang fisik tingkatan 4 bab 3, yaitu daya dan tekanan. Terdapat beberapa isi kandungan dalam bab ini yang kami akan jelaskan sebentar lagi, yaitu mengenai konsep tekanan, tekanan dalam cecair, tekanan gas dan tekanan atmosfera, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, dan prinsip Bernoulli. Yang pertama ialah konsep tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan ialah daya yang bertindak secara normal per unit luas permukaan sentuhan. Formula bagi mencari tekanan ialah tekanan sama dengan daya normal per luas permukaan. P sama dengan F per E. Unit untuk tekanan ialah Pascal. 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Seterusnya ialah aplikasi tekanan. Aplikasi yang pertama ialah aplikasi berkaitan dengan tekanan tinggi. Tekanan ditingkatkan dengan mengurangkan luas permukaan sentuhan. Contohnya, sebilah pisau yang tajam mempunyai luas permukaan mata pisau yang sangat kecil agar suatu tekanan yang tinggi dapat dikenakan untuk menghiris lubang. Seterusnya ialah aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi yang berkaitan dengan tekanan rendah. Tekanan dikurangkan dengan menambahkan luas permukaan sentuhan. Contohnya, seorang murid dapat menggalas beg sekolah yang berisi beban buku tanpa berasa sakit. Hal ini disebabkan oleh tali beg sekolah yang lebar dan mempunyai span yang dapat membantu menahan bahu murid tersebut daripada tekanan akibat beban yang dibawa. Hubungan antara tekanan, daya, dan luas. Tekanan meningkat apabila daya meningkat dan luas permukaan berkurang. Contohnya, daya yang bertindak ke atas suatu luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, daya yang bertindak ke atas suatu permukaan yang lebih besar akan menghasilkan satu tekanan yang lebih kecil. Seterusnya ialah tekanan di dalam cecair. Cecair di dalam bekas mengenakan tekanan disebabkan beratnya. Ciri-ciri tekanan dalam cecair. Yang pertama, tekanan pada sebaran titik dalam cecair pada kedalaman tertentu bertindak dengan magnitude yang sama dalam semua arah. Yang kedua, tekanan dalam cecair tidak dipengaruhi oleh luas permukaannya. Dan yang ketiga, tekanan dalam cecair bertindak dengan magnitude yang sama dalam semua arah dan tidak dipengaruhi oleh bentuk bekas. Seterusnya ialah hubungan antara tekanan cecair dan kedalamannya. Tekanan cecair berkadar langsung dengan kedalamannya. Raja menunjukkan air terpancut keluar lebih cepat dan lebih jauh dari lubang yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa tekanan dalam cecair bertambah dengan kedalamannya. Tekanan dalam cecair bertambah apabila kedalamannya bertambah. Seterusnya ialah aplikasi tekanan di dalam cecair. Gambar pertama menunjukkan cecair dari botol disalurkan ke dalam salur darah seorang pesakit. Bagi memastikan cecair tersebut dapat mengalir ke dalam salur darah pesakit, botol itu mestilah digantung pada suatu ketinggian supaya tekanan cecair pada hujung tiub yang dimasukkan ke dalam tubuh pesakit adalah lebih tinggi daripada tekanan darah dalam salur darah pesakit. Seterusnya, gambar 2 menunjukkan sebuah tangki air diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Sebatang pipe menyalurkan air dari tangki ke dalam rumah itu. Kedudukan tangki yang tinggi menyebabkan tekanan air yang tinggi pada hujung pipe yang lebih rendah.
Akibatnya, air mengalir keluar dengan laju apabila pili dibuka. Seterusnya ialah tekanan gas. Apa itu tekanan gas? Tekanan gas ialah daya per unit luas yang dikenakan oleh molekul-molekul gas ketika melanggar dengan dinding bekas. Apabila molekul-molekul gas melanggar dengan dinding bekas, ia akan melantun pada laju yang sama tetapi pada arah yang bertentangan. Ini menyebabkan perubahan momentum pada molekul. Daya yang dikenakan ke atas dinding bekas itu adalah sama dengan kadar perubahan momentum. Hukum Newton ketiga menyatakan molekul-molekul gas itu akan mengenakan satu daya yang sama tetapi pada arah yang bertentangan ke atas dinding bekas. Daya per unit luas ke atas dinding bekas merupakan tekanan yang dihasilkan oleh gas itu. Seterusnya ialah tekanan atmosfera. Apakah itu tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat udara ke atas kita. Ia bertindak dengan magnitude yang sama pada semua arah. Tekanan atmosfera dipengaruhi oleh ketinggian sesuatu objek di atas paras laut, yaitu altitude. Ia meningkat apabila altitude menurun. Semakin tinggi altitude, semakin rendah ketempatan dan suhu udara. Jadi, frekuensi pelanggaran antara molekul-molekul dengan dinding bekas adalah kecil dan ianya menyebabkan tekanan atmosfera menjadi rendah. Seterusnya ialah aktiviti yang menunjukkan kewujudan tekanan atmosfera. Raja 1 menunjukkan sebuah gelas yang berisi air ditebalikkan di atas permukaan cardboard. Cardboard itu tidak terjatuh dan air tetap berada di dalam gelas. Daya paduan yang terhasil disebabkan oleh tekanan atmosfera yang menekan pada permukaan cardboard adalah lebih besar daripada berat air di dalam gelas itu. Seterusnya ialah aplikasi tekanan atmosfera. Apabila penyedut ditekan, udara di dalam mangkuk penyedut dipaksa keluar. Tekanan di dalam mangkuk penyedut berkurangan. Tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan di dalam mangkuk penyedut. Perbezaan tekanan menolak penyedut tersebut supaya melekat pada permukaan yang licin itu. Seterusnya ialah cara mengukur tekanan atmosfera menggunakan barometer aneroid. Apabila tekanan atmosfera berkurang, kotak tersebut akan mengembang. Sebaliknya, apabila tekanan atmosfera meningkat, kotak tersebut akan termampat. Pergerakan kotak tersebut dikawal oleh sistem tuas yang disambungkan pada penunjuk. Barometer aneroid boleh digunakan sebagai altimeter untuk mendaki gunung atau di dalam kapal terbang untuk menentukan altitude, yaitu ketinggian atas paras laut. Seterusnya ialah cara mengukur tekanan gas menggunakan tolok Bourdon. Apabila gas disalurkan ke tolok Bourdon, tekanan di dalam tiup yang melengkung itu akan coba meluruskan tiup tersebut. Dengan itu, penunjuk akan berputar. Magnitude tekanan gas boleh dibaca pada skala tolok itu. Prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair di dalam bekas tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian cecair itu. Aplikasi prinsip Pascal. Apabila piston ditekan pada kelalang sfera kaca, air di dalam jet akan dipancutkan daripada lubang-lubang kecil pada sfera kaca
dengan kelajuan yang sama. Ini adalah karena tekanan yang dikenakan pada air dipindahkan secara seragam ke seluruh bagian air. Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas suatu objek apabila objek tenggelam sepenuhnya atau sebahagiannya di dalam suatu cecair. Apabila suatu objek tenggelam sepenuhnya di dalam suatu cecair, objek itu menyesarkan cecair. Semakin besar isi padu objek yang tenggelam, semakin besar isi padu cecair yang disesarkan. Aplikasi prinsip Archimedes. Kapal diperbuat daripada besi akan terapung di atas air. Sebuah kapal yang terapung di permukaan laut menyesarkan isi padu air yang sangat besar. Berat air yang disesarkan adalah sangat besar. Oleh itu, daya apungan yang disesarkan sangat besar pada kapal tersebut. Berat kapal adalah bersamaan dengan daya apungan, jadi ia terapung. Sebaliknya, sebongkah logam akan menyesarkan isi padu air yang kecil sahaja. Jadi, daya apungan yang bertindak pada logam itu adalah lebih kecil daripada beratnya, maka ia tenggelam. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dalam bendalir berkurang apabila kelajuan bendalir tersebut bertambah. Sebuah bot akan tenggelam lebih dalam di sungai daripada di laut. Ketumpatan air sungai adalah lebih kecil daripada ketumpatan air laut. Daya apungan bot yang terapung itu adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Semakin rendah ketumpatan air, semakin besar isi padu air yang disesarkan. Apabila bot terapung di permukaan laut, isi padu air laut yang tersesar adalah kecil karena ketumpatan air laut adalah besar. Jadi, bot akan tenggelam lebih di dalam air sungai berbanding dengan air laut. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dalam bendalir berkurang apabila kelajuan bendalir tersebut bertambah. Keratan rentas sayap kapal terbang menggunakan bentuk aerofoil. Daya angkat dihasilkan oleh perbezaan tekanan di antara kedua-dua permukaan yang membantu kapal terbang untuk berlepas. Ia kelihatan aliran udara lebih panjang di sebelah permukaan atas daripada di bawah dan menyebabkan laju yang lebih tinggi pada permukaan atas, tetapi tekanan yang lebih rendah di atas. Selain digunakan di kapal terbang, aerofoil juga digunakan pada kereta lumba. Penyembur racun serangga. Apabila omboh ditolak, udara akan dipaksa keluar pada kelajuan yang tinggi dan menyebabkan tekanan udara menjadi rendah. Mengikut prinsip Bernoulli, tekanan udara yang bergerak itu berkurang apabila laju udara meningkat. Tekanan atmosfera di dalam bekas racun serangga adalah lebih tinggi daripada tekanan di luar. Oleh itu, ia menyebabkan wujudnya perbezaan tekanan. Ini menghasilkan daya paduan yang menolak cecair racun serangga ke atas melalui tiub logam yang sempit.